Hey guys, welcome back to Spek Hitam. Nama aku Azri. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, thank you so much guys. Kepada korang yang baru singgah channel aku, korang boleh subscribe sekarang, okay? First of all, Happy New Year guys. Alhamdulillah, Spek Hitam pun dah masuk 2000 subscribers. Alhamdulillah, 2000 subscriber mungkin sikit bagi korang, tapi banyak bagi aku, okay? Yang channel tak apa-apa ni kan. So, ada orang nak subscribe. Thank you so much kepada korang yang support channel aku. Yap, insyaAllah more to come 2022 ni insyaAllah akan banyak lagi video-video yang akan datang. Alright, before aku teruskan video ni, aku record ni hari Ahad. So budak-budak kat depan, so kalau korang dengar bising-bising tu, baikkanlah Okay guys, video review kali ni kita ada Acer Nitro 5 AN515 5572X3 belakang aku ni. Alright, yang dekat belakang aku ni. Ni antara Nitro 5 series yang paling mahal masa keluaran dia lah. Okay, masa keluaran dia dengan harga RM4,599. Sebab apa dia mahal? Sebab dia Intel Core i7 10th Gen 10870H 16GB RAM. Alright, pada ketika tu lah, pada waktu dia dibeli. Tapi sekarang dekat market dah ada yang lagi mahal dari series yang ni, which is Acer Nitro 5 AN515 5574PF. Kalau tak salah aku lah, yang ni paling latest lah, dengan Intel processor i7 11th Gen 11800H. Okay, harga dalam sekitar 6,600 lebih kurang macam tu lah. Tapi tak apa, kita review dulu yang ada dekat tangan aku sekarang ni. Alright, sebelum aku start, aku ada 4 benda yang aku tak suka dekat laptop ni, which is aku akan bagi tahu dekat hujung video ni nanti. Alright, so without further ado, jom kita tengok design dia dulu. So macam biasa, Acer Nitro 5 punya design ni dia a bit futuristic sikit lah. Dia bersegi-segi dekat bahagian bucu. Lepas tu datang dengan tema merah hitam dia tu. Kalau sebelum ni banyak komplain pasal Acer Nitro 5 dari segi design dengan the performance apa semua tu, tapi after Acer revamp balik Nitro 5 series yang baru ni, memang banyak improvement yang kita boleh tengok lah compare dengan old model, yang buatkan kita boleh rasa the Predator feels tu in term of design, presentation dia, and overall is a great touch lah. Alright, okay, jom kita tengok port-port yang dia bagi dekat model ni. Okay, dekat sebelah kanan kita ada satu USB port Type C, satu USB port Type A, satu HDMI port. Lepas tu dekat bahagian belakang dia ada satu je port. Dekat sini ada charger port. Dan sebelah kiri dia ada dua USB port Type A. Lepas tu ada satu LAN port dengan satu 3.5mm audio jack port. Alright, lepas tu ada notebook lock dekat bahagian ujung ni lah. Sorry tak ada SD card slot. And then dia punya screen pula, dia guna panel IPS 144Hz, ratio 16:9 dengan 15.6 inch dengan 3 millisecond response times. Okay, on top of that, dia datang dengan 80% screen to body ratio dengan narrow bezel 7.03mm. Screen dia ni pula, kalau korang tengok ni, dia ada anti-glare coating on top tau. So bila dalam keadaan yang ada harsh lighting ke kan, still boleh nampak dia clearly, color dia still accurate. So korang-korang yang buat kerja-kerja editing tu, sure senyum je dengan screen Nitro 5 ni. And then kita tengok dia punya kamera pula. Dia punya kamera ni so-so je lah, datang dengan 720p HD, 30 frame per second, no camera shutter. Aku cakap dalam video sebelum ni, sepatutnya laptop sekarang ni dah patutnya come out dengan camera shutter tu. Aku rasa better kot kan. Add on sikit je, camera shutter bukan apa pun. Aku prefer ada camera shutter tu daripada bogel macam ni. So kamera dia ni setakat nak online meeting tu okey lah, tak adalah teruk sangat, still acceptable lah. Alright, and then power button dia dekat mana? So kalau kita dah tengok dia punya design ni kan, dekat bunyi keyboard ni, power button dia dekat mana? Power button dia dekat keyboard, dekat hujung sebelah atas kanan ni. Aku rasa banyak dah model-model laptop dia punya power button ni dekat keyboard kan. Aku rasa dia dah jadi standard lah. Next, kita pergi dia punya graphic cards pula. Okay, dia punya graphic cards dia guna Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB. Alright, bagi korang yang tak tahu, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti ni dia dalam kategori mid-range punya graphic cards, and plus dia tak ada tensor cores. Okay, so apa game yang boleh run dengan graphic card ni? Korang boleh run Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 5, Call of Duty, Far Cry 5, lepas tu Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Valorant dan seakatan dengannya lah, dengan medium preset, so that korang boleh feel the smoothness of the game. Kalau korang set to highest punya setting, aku takut nanti dia tak mampu nak carry
mungkin dia akan lag apa semua sebab yang ini mid range punya graphic card. So korang boleh set dekat medium preset lah, dan baru aku rasa baru boleh feel dia punya smoothness of the game tu. Part editing pula macam biasa lah. Okay, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Wondershare, Filmora, Premiere Pro, Dreamweaver still on par lagi lah. Still okay lagi untuk korang run. Tak ada masalah sangat. Macam aku guna Wondershare, Filmora pun dia punya export nak export editing apa semua tu, aku rasa tak ada, so far tak ada issue sangat. Korang guna Premiere Pro ke, ada letak efek-efek apa semua tu, InsyaAllah tak ada masalah. Korang boleh export macam biasa. Alright. Okay, next kita pergi kepada bateri. Kalau bateri dia ni, so far aku layan movie dapat 2 movie non-stop, which is dalam 4 jam lebih macam tu. Okay, tapi kalau standby mode tu mungkin dalam 5-6 jam macam tu lah. Okay, tapi kalau korang main game, kalau korang fokus main game apa semua kan, aku rasa dalam 3 jam habis dah. Okay, next kita pergi part last sekali. Okay, dalam banyak-banyak function atau features aku paling minat dekat dia punya RGB keyboard dia. Sebab ini yang paling bold sekali dekat dia punya dekat Nitro 5 ni. Benda yang function features yang paling bold sekali, dia punya keyboard, RGB keyboard. So bagi korang yang RGB fans tu, korang memang suka lah benda ni, sebab korang boleh customize dia sendiri, dia punya keyboard. Korang nak macam mana, just tekan je dekat button N ni, then dia akan buka dia punya programs called Nitro Sense. Okay, so dekat Nitro Sense ni dia bukan setakat nak setting RGB je, tapi dia ada few things lagi. Example, boleh set fan control, lepas tu ada power plant, CPU, GPU monitoring, lepas tu ada lain-lain jugalah. Okay, so tapi aku nak fokus pada dia punya RGB dia. Okay, so untuk RGB tu, korang just klik dekat ikon atas ni. Dekat bahagian atas ni ada satu ikon untuk setting dia punya RGB keyboard. And then dekat sini korang boleh nampak dia ada static mode dan dynamic mode. And then dekat static ni dia terbagi kepada 4 zone. So it's up to you guys, korang nak set lain-lain color ikut zone yang korang suka pun tak ada hal. Kiri lain, kanan lain, tengah-tengah lain. So dia ada 4 lah. So ikut korang nak set macam mana. Itu kalau static. Tapi kalau korang pergi dekat dynamic pula, dia ada few effects lagi. Okay, dia ada breathing, dia ada wave, dia ada zoom, shifting, neon. Okay, so korang boleh ikut mood korang lah. Korang nak setting macam mana pada waktu tu korang nak pakai kan. So kalau agak-agak dah bosan guna static ni, korang guna guna dynamic. Okay, lepas tu ada efek-efek lain lagi. Kat basic code tu dia dah bagi dah 9 color. Tapi kalau korang dah boring dengan color-color tu semua, just tekan dekat more color tu. Dekat situ memang korang boleh pilih ikutlah color yang korang suka sampai lebam. Memang banyak gila color kat situ. Okay, so that's it yang feature-features yang aku dah sentuh apa semua. So ada 4 item yang aku cakap yang aku tak suka tadi tu. So ini dia. Okay, 4 benda yang aku tak suka. Nombor 1, okay, aku kurang berpuas hati dengan dia punya speaker. Okay, sebab tadi aku tak sentuh speaker kan. Okay, ni bahagian speaker. Okay, speaker dia guna DTS X Ultra. Ada kiri dengan kanan. Tapi to be honest aku tak berapa minat sangat. Even though dia ada mode yang kita boleh choose based on apa yang kita nak waktu tu. Contoh music ke, dia ada movie, gaming atau voice sekalipun, tapi still tak membantu. Okay, dia tak meet expectation pun. Aku tak tahulah, tapi dia punya max volume pun hamba, memang hamba. Okay, senang cerita tak padu lah, tapi bukan major issue bagi aku. So-so je lah, tapi mengganggu sebenarnya, mengganggu aku punya feel bila tengok movie, bila dengar lagu. So dia tak meet expectation lah. DTS X Ultra tu pada aku padu dah. Okay, kalau dia guna DTS X Ultra tu. Tapi aku tak tahu kenapa dekat Acer Nitro 5 ni menghambarkan. Nombor 2 yang aku tak suka, HDMI port dekat sebelah kanan dia. Dia mengganggu bahagian mouse tau. Contoh kalau korang ada presentation ke, meeting ke, and then nak duplicate screen dekat projector kan, kau rasa semak tau bila guna mouse dekat situ. Dia akan kacau lah. So kau kena cari space yang jauh sikit daripada kabel tu supaya tak terkena tangan kau. Aku rasa semak. Aku rasa kalau laptop lain tu boleh kot avoid HDMI port dari sebelah kanan. Okay, apa-apa port lah, banyak sangat. Kalau USB tu okey lah. Tapi kalau macam port lain, LAN kabel ke, HDMI port ke, kalau boleh elak lah sebelah kanan. Letak sebelah kiri ataupun belah belakang, lagi better kot. Alright. Nombor 3, exhaust fan dia. Okay, sebelah kiri dengan kanan. Okay, exhaust fan tu ada sebelah kiri dengan kanan. So kalau kau nak guna satu-satu program ni, okay, satu-satu program yang heavy ke, contoh editing ataupun kau main game non-stop ke yang heavy loaded, okay, so CPU dengan GPU temperature korang akan hits dalam 80 ke 96 degrees.
yang membuatkan tangan kanan kau akan yang pegang mouse tu dia akan rasa berpanas tau, berpeluh. Okey, sebab dia sebelah kiri dengan kanan. Kiri tak ada efek sangat lah sebab tangan kau akan dekat atas keyboard kalau kau main game lah, ataupun kalau tak main game pun tak ada efek sangat sebelah kiri. Tapi untuk sebelah kanan ni kau pegang mouse. Bila pegang mouse dia dekat dengan exhaust fan tu, dia akan tangan kau akan berpeluh, tak best. Tak selesa bila dalam penggunaan masa yang lama. Okey, memang tak best. And then bila dia dah hit degrees yang tinggi, sistem akan trigger cooling system pula untuk balancekan balik, untuk kawal balik suhu tu supaya tak lebih daripada 100 degrees. So dia akan jadi problem nombor 4. Nombor 4 ni, okey, bila sebab tadi dia dah trigger dah cooling system tadi tu untuk kawal balik suhu tu. So dia punya fans akan bekerja keras. So fan dia akan bunyi kuat daripada biasa. Tak adalah over sangat, tapi dari kau tak dengar, kau jadi dengar lah. Okay, kau akan notice ada bunyi fan tu yang boleh kacau kau punya fokus. Ini apa yang aku rasa dekat Acer Nitro 5. Lain-lain orang aku tak sure, tapi ini dia 4 benda yang aku jumpa lah. Other than that, so far so good. Alright. So ya guys, itu dia feature-features, lepas tu dengan pro and cons yang aku jumpa dekat laptop ni lah. Okay, so conclusion dia, kalau korang ada budget yang rendah tapi berminat untuk ada gaming laptop, yes, Acer Nitro 5 ni sesuai untuk korang. Is recommended lah. Okay, is recommended untuk korang beli sebab Acer Nitro 5 ni entry level gaming punya laptop tau. Okay, so harga dia pun sesuai dengan performance yang dia bagi. Still worth to buy. Okay, dia punya conclusion dia still worth to buy. So kalau korang rasa ada selisih pendapat atau apa-apa yang korang rasa nak share, jangan lupa komen dekat bawah korang punya thoughts, okay, korang punya experience. Mungkin kita boleh share knowledge apa semua. Alright, dan kalau korang berminat nak dapatkan model ni, korang boleh klik link dekat bawah. Aku ada sediakan link dekat bawah. Okay guys, itu saja untuk review kali ni. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share. Sampai kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum dan bye-bye.